الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا الله 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 Sebelum kita baca sambungan kitab ini, Abi nak buat pembetulan. Dalam syarah semalam Abi tengok rakaman 2 kali, Abi ada tersilap pada baris yang di atas sekali itu firman Allah Ta'ala. Baik, Abi nak baca setakat tu je, ya. Sesungguhnya jangan engkau panjang akan melihat dua mata engkau kepada barang yang kami beri bersedap-sedap dengan dia. Dengan siapa? Iaitu akan segala kafir. Maknanya larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tak, jangan ganggu. Boleh. Jadi diberi bersedap-sedap dengan dia akan segala kafir. Apa dia dengan dia ni tadi? Iaitu akan beberapa bagi daripada perhiasan dunia dan keelokannya dunia. Maknanya larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita ni tadi orang mukmin memanjangkan akan pandangan
akan kesedapan dunia dan keelokan dunia. Kerana kenapa dilarang tu tadi? Sebab ia habuan bagi orang kafir ni tadi. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan, menjadikan dua mata bagi orang kafir ni tadi, memandang akan dunia ni tadi satu kesedapan dan keelokan. Sebab apa? Supaya kami, yakni Allah, beri fitnah dan kesusahan kepada merekanya pada akhirnya. Jadi tidak ada habuan kesenangan langsung di akhirat besok. Sebab apa? Sebab dunia ni bagi orang kafir, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Syurga bagi orang kafir ni tadi. Jadi syurga, dalam syurga ni tadi, ausafnya, sifat-sifat bagi syurga ni tak ada satu benda yang tak elok. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada orang mukmin ni tadi, ad-dunya sijnul, penjara bagi orang mukmin, dan pada orang kafir ni tadi bagaikan jannah. Sebab itu Allah berikan kepada mereka ni tadi bersedap-sedap dengan perhiasan keelokan ni tadi. Pada akhirnya Allah memberikan fitnah dan kesusahan, yakni azab pada orang kafir ni tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala larang pada orang mukmin ni tadi, pada orang yang beriman kepada Allah, tahqiq dengan Allah, larangan memanjangkan akan melihat dua mata engkau. Maknanya jangan engkau panjang akan melihat dua mata engkau. Maknanya jangan kita ni asyik melihat akan keduniaan sehinggakan pada ketika itu akhirat kita ni luput. Seperti firman Allah dalam suratul Munafikun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh harta kamu dan anak pinak kamu daripada ingat akan Allah. Maknanya kita dalam keadaan yang lara, dalam keadaan kita ni lalai, sebab umur ni tadi dia akan terus berjalan dan dia akan berhenti pada center point ni. Apa center point dia? Iaitu al-maut. Dia tak ada dah, dia tak berhenti dah. Dia berhenti kat situ, habis. Pada ketika itulah bermulanya awal akhirat dan berakhirnya adalah dunia. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh harta kamu. Pada ayat yang lain Allah sebut lagi, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Silakalah orang yang sibuk buang umurnya sampai dia tua, sibuk cari keduniaan sehingga kan sampai saat orang usung dia bawa pergi ke kubur. Ini peringatan daripada Allah. Kita tahu dan kita lihat diri kita sendiri. Apa yang aku dah ada, apa yang aku dah buat, banyak mana yang aku dah buat akan kebaikan sehingga aku di besok hatta zurtumul maqabir dalam keadaan illa man atallaha biqalbin salim. Boleh tak aku bila orang bawa aku zurtumul maqabir tadi, hati aku ni tadi qalbun salim, balik dalam keadaan tenang, ataupun kita balik dalam keadaan keluh kesah gelisah sebab kita dah buang peruntukan umur ni tadi pada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kena jaga. Ini yang nak buat pembetulan hak semalam. Biar habis dengar balik habis silap. Ialah orang bodoh mengajar kan memang silap. Kalau orang pandai tak silap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada pun syukur, asyukru, maka iaitu ibarat daripada mengaku seseorang dengan segala nikmat yang berlaku atasnya. Ini makna syukur. Dia memberi pengakuan atas nikmat ni tadi. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Maka berlakunya akan kalimah tahmid ni tadi. Betul habis selalu sebut, orang tidak memandang akan nikmat hidup ini adalah satu nikmat yang besar.
Orang pandang duit nikmat besar, ada kerja nikmat besar, ya. Tetapi hidup ni orang tak pandang. Jadi kalau tak hidup, macam mana kita nak menikmati akan nikmat-nikmat yang lain? Nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat beramal soleh, nikmatnya melaksanakan haji umrah, nikmatnya salat dan sebagainya, nikmat ilmu dan sebagainya, ya. Jadi nikmat hidup ni orang tak pandang, padahal ia adalah satu nikmat yang besar, ya. Dan di atas segala makhluk ini sekaliannya itu daripada Allah akan sebagai mengaku dengan hatinya, ya. Dia mengaku dengan hatinya, maknanya hatinya rasa bersyukur dengan Allah. Jangan mulut aja rasa ucap alhamdulillah, tapi hatinya tak memandang Allah yang memberikan akan nikmat, ya. Rasa seronok tu, rasa seronok anugerah tu. Baik, kita selalunya rasa seronok ni bila kita dapat apa? Ni Abi nak tanya Khairul, dapat apa? Sajalah Abi tanya. Tak ikhlas dalam hidup kita. Khairul bercakap apa yang Khairul dah lalu, macam tu. Khairul rasa seronok dalam hidup ni, apa dia? Cuba cakap. Sebab kita bicara bab syukur. Dapat apa yang nak? Abang? Ya. Baik. Rata-rata manusia dia akan rasa seronok apabila dia dapat habuan dunia. Ni rata-rata manusia. Tetapi jarang manusia yang rasa seronok apabila ia dapat habuan akhirat. Ya, contoh dia macam ni. Lepas kita dapat solat, kita tak rasa seronok macam kita dapat motor baru. Kita dapat zikir, kita dapat istighfar, kita dapat bangun malam, kita tak rasa seronok macam kita dapat seorang isteri. Kita baru kahwin, habis saja aku terima nikahnya, seronok betul tak? Perasaan itu kita tak dapat dalam bentuk akhirat. Seronoknya kerana Allah tak cabut akan nikmat solat, nikmat zikrullah, nikmat salawat, nikmat itu, nikmat ini, kan? Sebab itu kita amalkan ta'awuz istidraj, kan? Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Baik, itu apa yang kita buat, amalan yang wirid kita buat husnul khatimah ni. Contohnya, Abi bagi satu contoh. Sebab nak cerita bab syukur, Abi nak kaitkan bab wirid yang kita baca. Bab syukur tu tadi. Kita baca wirid lepas maghrib dan subuh tadi, kan? Abi nak kait dengan wirid supaya apa yang kita buat kau dapat faham. Abi tak nak buat macam tu sehingga kan tak nampak apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rasa sebab kita duduk sini, kita di sini beramal dengan amalan tersebut, kita boleh beramal. Tapi bila kita duduk di tempat lain, kita dah tak boleh nak istiqamah. Yang ni Abi tak nak. Baik, tentang zikir, bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Apa kata Nabi? Orang yang membaca bismillah ini,
maka dianugerahkan, dibuka pintu kebaikan demi kebaikan atas dia. Siapa yang beramal dengan dia, bismillah ala nafsi wa dini wa ahli wa mali, ya, diberikan kebaikan atas kebaikan. Dan orang yang membaca tahmid, alhamdulillahillazi, ya, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang membaca tahmid ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dipelihara akan kebaikan-kebaikan yang dia dah buat. Maknanya baik yang dia dah buat ni dijaga oleh Allah dan tidak ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa kata ulama? Apa kata ulama? Tanda kebencian Allah, tanda kebencian Allah apabila kebaikan yang kita telah istiqamahkan lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Habis ulang balik. Tanda kebencian Allah kepada hamba-Nya, tanda di antara tanda Allah benci kita, kebaikan yang kita buat diangkat dan dicabut oleh Allah satu persatu. Kebaikan yang telah kita amalkan, kita istiqamahkan, lalu diangkat daripada kita, dicabut daripada kita satu persatu. Ni jaga. Apa yang kita dulu dah amal, dah buat, Allah tarik. Makna tanda Allah benci kita. Dulu kita istiqamah benda tu, sekarang dah. Perasan tak ramai orang cakap, dulu saya macam ni, tapi sekarang rupanya kita tak sedar yang Allah dah benci kita. Kita tak perasan. Dulu saya macam ni, sekarang Allah. Selalu habis orang jumpa, habis orang cakap macam tu, tapi kita tak cakap lah macam tu. Dulu saya macam ni, disebabkan dengan kesibukan dunia. Apa yang saya dah buat dulu saya tak boleh buat. Rupanya selama mana diangkat dan dicabut akan amal soleh ni tadi, tanda kebencian Allah pada kita. Seperti mana Allah benci kepada orang kafir. Sebab apa Abi cakap macam tu? Orang kafir Allah bagi harta, Allah bagi makan, Allah bagi dunia, tetapi Allah laknat mereka itu. Ad-dunya mal'un. Dunia ini tempat laknat. Dan di antara orang yang kena laknat, apa kata Nabi SAW, adalah orang yang kafir. Lalu dunia ni diberikan kepada mereka. Ini yang dulu kita ada dunia, tetapi dunia yang kita ada ni tadi tak membawa kita hampir dengan Allah, tak membawa kita dekat dengan Allah, tak membawa kita mengenal akan si pemberi dunia itu kepada kita. Ini yang dikatakan lalai, ghaflah, ghafilun dalam Al-Quran. Ya, baik. Artinya, maksud kata mengaku dengan hati, artinya i'tiqad dengan hati akan bahawasanya sekalian nikmat itu daripada Allah, dan mengaku dengan lidah seperti katanya alhamdulillahi alal in'am. Lepas itu syukur ni, 3 tempat ni tak boleh lari. 3. 1, hati. Hati yang bersyukur kepada Allah, iaitu kita beriktikad, kita berterima kasih, kita berpegang
bahawa nikmat yang datang ini daripada Allah. Terima kasih ya Allah, tu satu. Rasa, ya, rasa ni, ya, dia daripada Allah. Nikmat ini daripada Allah. Nikmat ini anugerah daripada Allah. Asbab, melalui asbab apa kita tak tahu. Kedua, lisan yang bersyukur, iaitu menyebut tahmid. Contohnya alhamdulillah ya alal in'am, ya. Ketiga, anggota 7 yang bersyukur, iaitu nikmat yang kita dapat ni tadi, anggota tubuh badan ni tadi boleh berbuat kebaikan dengan harta yang kita dapat. Contoh, kita pun dapat, ya, duit, hati kita rasa seronok, ya, dan mulut kita cakap alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Maka dengan duit ni tadi, tubuh badan kita bawa kepada kebaikan. Yang ni apa dia? Kalau kita beli barang, maka barang ni tadi, iaitu barang yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masuk dalam bab yang Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Begitu juga dapat anak, lalu kita bawa anak kita ni tadi kepada perkara yang Allah redha, bukan pada perkara yang Allah benci. Nah, zaman sekarang ni kan macam-macam. Anak-anak main TikTok lah, tak? Main perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dalam keadaan aurat yang terbuka, pakaian yang haram, sebagai ibu bapa. Sebab anak ini tadi nikmat, isteri ni tadi nikmat, suami ni tadi nikmat. Dan tak semua orang Allah bagi anak, dan tak semua orang Allah bagi isteri, dan tak semua orang Allah bagi suami. Nampak? Dan kita terlupa anugerah ni tadi. Jadi syukur ni tadi duduk pada 3 tempat dan dia jalan sekali. Sebab itu adanya kufur nikmat ni tadi. Kufur nikmat ni apa? Yakni segala anugerah yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita guna pakai pada perkara yang Allah tak suka, pada perkara yang Allah larang. Ni kufur nikmat. Kita tengok berapa banyak anugerah yang Allah bagi ke kita, dan berapa banyak yang kita pulang balik kepada Allah. Tangan, tubuh badan contohnya, berapa banyak yang kita dah pulangkan balik kepada Allah. Dan istilah yang Nabi selalu sebut, minallah ilallah wa billahi. Abang ingat tak, daripada abang akhir balik sampai sekarang, apa yang abang dah buat? Abang tak ingat? Khairul ingat tak, daripada akhir balik sampai sekarang, apa Khairul dah buat? Ingat tak? Tak ingat. Kalau suruh detail tak ingat kan? Tapi Allah, mana nak lepas suratan amal Raqib dengan Atid. Lagi-lagi jahat kita. Sebab kita akan pandang baik kita aja, jahat kita selalu kita tak nak ingat. Tapi perkara-perkara itu tidak lupa pada sisi Allah. Catatan amal yang baik dan yang jahat. Macam Zul, dia tak ingat apa ini, dan dia pun tak nak ingat. Macam Fikri, dia pun tak nak ingat. Tetapi perkara itu tak terhapus, masih dalam catatan amal. Nampak tak? Jadi orang yang hati dia sentiasa memandang kepada Allah, ketika itu datang persoalan, aku ni ashabul yamin ke wa ashabus shimal? Besok suratan amal aku ni, aku dapat daripada sudut tangan aku yang kanan,
atau tangan aku yang kiri. Kalau depan, bighairi hisab. Jangan fikir hak depan kita ni. Kita ni memang cacar marba ni. Kehidupan kita dulu memang cacar marba. Jangan nak fikir aku dapat kot depan, jangan nak fikir. Dan kita kena fikir aku ni ashabul yamin atau ashabus shimal. Dan kita kena minta lindung daripada Allah, takut min warai, daripada sebelah belakang, iaitu golongan orang-orang kafir. Itu yang Nabi selalu sebut. Yang Nabi selalu sebut aqidah. Sebab apa? Sebab takut mewara, daripada sebelah belakang. Habis nak sebut macam ni, orang kadang tak, dia bukan tak nampak. Habis nak cakap apa? Al-Quran ragu satu huruf, beriman tak? Tak kan? Kita tak ragu satu huruf, tapi kita ragu satu part daripada Quran. Akidah ni macam ni. Habis nak bagi faham supaya kita tak dapat mewarai, daripada sebelah belakang. Daripada sebelah belakang. Satu part daripada Quran kita ragu. Baik. Orang ingat ragu ni alah, saya percaya tak? Baik. Sebut kata ragu macam ni. Ni dalam kitab tauhid. Iman yang tahqiq, iaitu iman yang jazam. Iman yang putus terus, yakin sungguh-sungguh. Kalau dia kata hitam, yang ni hitam, yang ni putih, yang ni putih, walaupun datang macam mana, tetap hitam, tetap putih. Baik. Kata ulama dalam kitab usul, terkeluar daripada yakin jika ada salah satu daripada tiga ni tadi. Sepatutnya 4. Pertama jahil. Sama ada jahil basit atau jahil murakkab. Yang itu kita tinggalkan. 3 ni bab ragu yang Nabi nak cerita. Pertama dia kata syak. Syak ni peratus yakin, 50 yakin, 50 tak yakin. Jangan bawa pada zat Allah. Jangan bawa pada sifat Allah dulu. Jangan bawa pada af'al Allah. Kalau rukun iman yang 6, pertama beriman dengan Allah, yang 5 kat bawah, Al-Quran, malaikat, Rasul dan sebagainya. Kita ambil Quran. 50 kita yakin dengan Al-Quran, kita pegang sungguh-sungguh. Orang yakin ni dia pegang sungguh-sungguh. 50 lagi kita ragu dengan Quran. Pun kata ulama tauhid, 50 ini tak beriman. Kedua, zon ni bermakna 70% kita yakin dengan Al-Quran. Ni habis bagi contoh Al-Quran saja. 70% kita yakin dengan Al-Quran, 30% tak yakin dengan Al-Quran. Kata ulama tauhid, kafir. Waham 30% kita yakin dengan Al-Quran, 70% kita ragu dengan Al-Quran. Kafir juga. Jadi bila kafir ni tadi, tak ada can ashabus shimal. Ashabus shimal ini orang fasik. Ashabul yamin tadi orang saleh, mukmin yang saleh, mukmin yang asli, min warai, iaitu dari kalangan orang kafir dan orang munafik.
Itu yang habis sebut. Aurat dalam Quran tak? Ada. Rezeki dalam Quran tak? Ada. Qada' dalam Quran tak? Ada. Apa yang hidup ni tak dalam Quran? Jadi bila tak yakin, tak percaya, ketika itu tidak tahqiq, tidak benar, maka bila syak, zan dan waham, maka kata ulama tauhid kufur pada akidah. Tapi bawa pada Quran. Kalau kita bawa pada yaumul akhirah, bawa kepada Rasul, bawa kepada malaikat, bawa kepada qada dan qadar. Yang ni yang kena selalu berhati-hati. Pada semalam Nabi cakap, seawal-awal yang ditanya di alam roh, aqidah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah tanya, aku ni Tuhan kamu ke? Semua orang jawab, termasuk kita semua. Ya Allah. Lahir, dinyatakan akidah, iaitu disunatkan azan dan iqamah pada anak yang barulah nak balik, mati. Benda yang ditanya man rabbuka. Dia tak tanya duit kau banyak mana, bini kau banyak mana, rumah kau besar mana, harta kau banyak mana, kau asal daripada mana. Siapa kau? Kalau kau tak mukmin, kalau kita bukan orang yang beriman, yang tahqiq dengan Allah, azab jahannam. Tu je persoalan akhirat tu. Dunia senang baik dunia. Senang ke susah dunia? Senang. Ada? Senang. Dunia senang. Kita yang menyusahkan diri kita dengan sebab dunia ni tadi. Senang dunia ni. Itu yang Nabi beritahu kau orang. Ada yang baru ni tak tahu. Abi dulu mula-mula kahwin, mana ada rumah macam kau orang. Tahu kayu tempinis? Mai tahu kayu tempinis? Mai lagi tak tahu lah. Mai tanya Mai, mana dia tahu kayu-kayu. Din tahu kan pokok tempinis? Dia batang dia merah dia. Din pun tak tahu. Dulu dalam Atik ni pokok kayu tempinis cukup banyak. Kayu dia berat. Abi kahwin mula-mula, Abi buat rumah pakai kayu tu. Kayu tu. Ensil tingkap dengan pintu. Pakai getah basikal. Din. Tu baru kahwin. Din kahwin dah ada rumah cantik. Cantik lah, kukir cantik lah. Abinya bilik dulu macam rumah orang Sakai. Bilik rumah orang Sakai. Tahu rumah orang Sakai? Buluh tu bang, saya potong, saya cincang. Tu lantai, itu dinding. Yang tu bilik tidur saya. Ada anak tak? 3 orang. Pada ketika kita menerima qada Allah, bukan susah. Betul orang beriman ini, dia tak pernah mengut sebab dia menerima qada Allah. Dia tahu dah pada ketika itu ketentuan dia macam tu. Dan ketika itu Allah suruh kita apa dia? Redha dengan segala ketentuan Aku tak zalim lah. Allah zalim kat kita tak? Kalau zalim sampai sekarang lah duduk bilik macam rumah orang Sakai tu. Ada tak? Tadi zalim tak Allah ke Nodi? Maka bila datang ujian itu, tatkala tu kau boleh tak balik dengan aku, kau boleh tak nampak aku balik, atau kau berputus asa dengan rahmat aku. Sebab itu hukum berputus asa dengan rahmat Allah dosa
besar. Itu hukum bunuh diri ni dosa besar. Sebab orang ni berputus asa dengan rahmat Allah. Walhal rahmat Allah ni luas. Ya tak? Kita habis saya cakap, cari dunia, dunia habis, dunia musnah, dunia kurang. Cari kemuliaan orang, satu hari orang ni akan benci kita. Tapi kalau kita terus menuntut perkara yang disuruh oleh Allah dan Rasul, mana dia? Kan hadis hijrah tu. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Buat kerana Allah dan Rasul, kau akan dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau kau buat kerana dunia, kerana orang, kerana perempuan yang kau nak kahwin, maka kau akan dapat dunia, kau dapat perempuan yang kau nak kahwin, tetapi kau takkan dapat Allah, kau takkan dapat Rasul. Kita habis selalu pesan. Kenapa habis suruh pesan macam tu? Kalau kau buat kerana dunia, kau dapat dunia, tapi kau tak dapat pemilik dunia. Tapi kalau kau buat kerana pemiliknya, apa yang ada pemilik, yang ada pada pembendaharaan pemiliknya, kita akan dapat. Tak susah. Mana susah hidup orang mukmin? Baik, Abi bagi lagi contoh supaya kau dapat faham. Kita kalau duduk dengan orang kaya, susah ke senang? Din, orang ni kaya, dia ambil kita suruh duduk dengan dia, hidup kita susah ke senang? Mail, senang lah. Tak gitu kan? Segi ilmu dia macam tu kan? Allah Ta'ala ni zat yang maha kaya tak? Kenapa kita tak rasa senang? Mana kita ada masalah dengan begini? Dah duduk dengan zat, dah bersama dengan zat yang maha kaya, tentu tak so. Kenapa aku susah? Aku ada masalah dengan Tuhan aku. Kita duduk dengan orang kaya ni duduklah dengan saya. Tapi kita ada masalah dengan orang kaya ni. Kita curi barang dia, kita jual pasu dia. Kita senang ke susah? Dapat susah lah. Tapi kalau kita duduk dengan dia, kita buat baik dengan dia, kita berkhidmat dengan dia, kita jaga hati dia, apa yang dia ada, dia akan bagi kita. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Allah ini zat yang maha kaya. Janganlah buat jahat dengan Allah. Kalau kau buat jahat dengan Allah, kau susah. Jangan buat jahat. Jadi kenapa kau susah? Kau buat jahat, memang kau susah. Susah tu kat mana? Ada orang cakap, saya kerja bagus, duit saya banyak, tapi hati susah. Dan akhirnya tetap susah. Sebab Allah sebut macam tu pada yang atas tadi. Akhirnya aku akan bagi fitnah dan kesusahan pada orang kafir ni tadi. Orang yang kufur dengan Allah, akhirnya natijahnya tetap susah, tetap ada fitnah. Enak? Senang tak? Kalau ikut betul-betul senang tak? Senang hidup ni. Apa susah kalau ikut betul-betul. Tak susah lah.
Bermula segala puji tertentu bagi Allah kerana mengaruniai ia beberapa nikmat atas kita dan mengaku dengan amal segala anggotanya. Buat pengakuan anggota, maka syukur pada anggota. Macam mana syukur pada anggota? Ikut Islam, beramal dengan Islam. Susah apa? Tapi nak beramal dengan Islam susah. Ya tak? Macam mana? Faidi, PKP setahun kau rasa apa? Kau rasa apa? Sampai tak ada rasa dia. Wah, lain stres. Setahun PKP, stres. Tak boleh jalan, tak boleh apa, tak boleh. Kita memang dah biasa tak jalan. Apa stres ni? Lagi aswat, duduk dalam bilik je. Lagi tak stres. Memang hidup dia dalam bilik. Nak stres apa? PKP, tak PKP, itulah hidup dia. Mana dia? Memang kita kaki tak jalan. Ya tak? Macam mana Wal? Awal stres Wal? Tak stres langsung. Dah hidupnya. Kalau hidup tak stres, duduklah halam mana pun, jadi memang tak stres lah. Ya tak? Kan tadi? Kalau nak semayang malam stres kan? Bila kita sentiasa bersama, betul bersama Allah ni tadi, maksudnya macam ni, berkhidmat, beribadat, meletakkan taat. Dah janji Allah macam tu, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tenang hati engkau kalau engkau sentiasa ingat aku. Kau ingat Allah, hati engkau tenang. Duk dalam keadaan mana pun, duk di hutan pun tenang, ingat Allah. Duk di bandar pun tenang, ingat Allah. Duk di Mekah pun tenang, ingat Allah. Duduk di sini pun tenang, di mana-mana pun tenang. Sebab dalam semua tempat mengingati Allah. Aina ma kuntum fathamma wajhullah anda. Di mana pun kau berada, kau tetap ingat Allah. Tenanglah hidup. Ya tak? Dan firman Allah Subhanahu wa taala telah memberi ketahui akan kamu oleh Tuhan kamu dengan katanya, sesungguhnya jika syukur kamu bagi nikmat aku dengan bahawa kamu mengesakan akan aku dengan taat. Syukur dengan Allah, dengan mengesakan Allah. Macam mana nak mengesakan Allah? Iaitu dengan taat. Rupanya orang buat baik ni orang yang melihat akan keesaan Allah. Tak boleh buat baik kalau kita ni tadi tak memandang kepada Allah. Boleh buat baik, mana boleh buat baik? Boleh tak buat baik? Habis cakap semalam nak masak cekodok bagi orang makan, kalau tak memandang kepada akhirat, boleh tak buat cekodok? Ni malam ni tolong buat cekodok, nak bagi makan orang mengaji. Orang rumah pun tanya, buat apa bang bagi makan? Kata nak masuk syurga. Nampak akhirat tak? Ke apa? Masak bihun. Buat apa bang masak bihun? Kata
nak dapat KWSP. Mana ada? Ya tak? Nak dapat memandang amalan akhirat ni tadi. Dan susah sangat. Ketika kita buat baik, ketika itu penglihatan kita memandang kepada akhirat. Saja tanya Zul lah. Kalau bulan puasa, kalau nak makan, sorok-sorok lah Zul. Pasal apa sorok-sorok dah dalam bilik, nak nyuruh apa? Nampak tak bodoh kita, nampak tak? Kita tak puasa, nak makan. Orang nampak tak? Kita lupa yang malaikat kiri kanan ni. Orang nampak tak? Tutup tingkah kan? Takut bau masak Maggi kan. Kalau rumah masak Maggi kan bau kan. Tengok ada bau kipas-kipas. Terlupa ni malaikat ni tak lagi ni. Dan kita nak pandang, terlupa pula yang Allah itu Samiul Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Lupa kita buat jahat. Sebab apa? Sebab hati ni memandang kepada makhluk. Itu sembunyi dengan makhluk. Ada di? Ada? Tak ada? Kita sembunyi dengan makhluk. Kenapa kita sorok dengan makhluk? Ada? Sebab apa? Sebab Tuhan kita ini yang kata ulama, halo syirik ni. Halo syirik ni. Syirik kita tu halus tak nampak. Pada ketika itu. Itu Abi dulu. Kan? Abi dulu janggut panjang. Dia dah tua ni. Dia suka bernanah kat dagu. Pakai janggut sebulan, dia bernanah cukur. Dulu tak, dah muda-muda dulu. Kau orang untung lah. Tapi Abi pakai juga. Selagi dia tak bernanah. Almarhum dulu, dia bernanah kat tangan. Kau pernah tengok ke? Tak pernah kan? Kan Nasr tak pernah kan? Dia suka bernanah kat tangan ni. Penuh dua-dua tangan. Nanti elok melupas balik. Nabi kena kat sini. Jadi masa muda dulu tak ada apa-apa, janggut panjang. Satu hari ada orang suruh cukur janggut. Ada orang suruh cukur janggut. Masa tu Abi dah ngajar lah. Abi dah ngajar di masjid-masjid Lembah Kelang. Pejabat-pejabat semua. Dia cukur janggut. Ketika itu kita tak nampak lah. Apalah suruh cukur janggut. Sunnah Nabi suruh cukur. Kita ustaz. Ya tak? Beragak jadi ustaz. Ustaz cakap pandai. Besok ke akhirat dah kena tutup mulut baru tahu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mula Abi kata tak nak. Cukur dia kata. Abi pun cukur. Ketika Abi cukur tu, dalam hati Abi cakap apa? Malam ni nak ngajar. Kalau murid aku tanya macam mana lah. Ketika Abi nak cukur tu, Abi bercakap dalam hati, kalau orang masjid tanya macam mana nak jawab. Agak-agak orang kata macam tu, selama saya pakai janggut dapat pahala tak? Mengaji dekat habis kitab ni takkan tak boleh jawab. Apabila beramal, saya baca ayat Quran ni, surah Al-Kahfi,
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Siapa yang berharap nak bertemu dengan Allah, buat amal saleh. Tapi apa kata Allah? Wala, ni larangan, jangan mensyirikkan ibadat ni akan sesuatu yang lain daripada Allah. Dalam ibadat syirik. Syirik ni apa bang? Nak bagi faham. Nak bagi faham. Apa bang? Kalau tak tanya, tak nama mengaji, itu nama dengar. Bila tanya ni barulah mengaji. Apa syirik? Menduakan Tuhan. Kalau niat ada dua, abang semayang, contoh ini contoh je lah, mula-mula kahwin dulu, abang semayang depan pak mentua lillahi ta'ala, tapi ada sebab pak mentua aku kan. Syirik tak syirik? Pasal apa syirik? Tak nak bagi faham. Faham ni dia boleh terang. Kalau tak, dia tak boleh terang, dia tak faham. Sebab ada dua kerana. Dua kerana Allah pun ada, kerana orang pun ada. Rupa selama ni Habis pakai janggut tu apa? Sebab Abi ni ustaz, kempen pakai janggut. Sunnah. Sekali janggut hilang, nanti murid aku tanya ni, ustaz tak ikut sunnah ke? Mampus aku. Ketika tu ada syirik lah. Sebab ada makhluk selain Allah di dalam ibadah, masa pakai tak rasa lah bang, masa cukur. Jadi bila cukur, bila tak ada dan ada rasa yang sama, ikhlas. Abi cakap apa ni? Ramai-ramai rasa sama, semayang sorang-sorang rasa sama. Ini nama sorang-sorang tak syok, ramai-ramai baru syok. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tu rupa selama ni pahala janggut tak ada. Jadi dah tak ada makhluk sini. Bab rugi cerita lain, ya, itu cerita lain. Ini bab kerana. Manalah bab kerana ni? Kan dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil lillahi rabbil alamin ni. Ya, lillahi rabbil aduh, bila faham lah syok lah. Ya dah. Kena faham lah, faham. Bila faham boleh beramal, bila tak faham dia jadi tak ada apa lah. Dan taat akan daku. Apa janji Allah? Orang syukur, aku tambah akan kamu nikmat yang banyak. Bukan sikit. Nikmat yang kalau kau buat kerana aku syukur atas nikmat aku lillahi ta'ala, kau akan dapat sikit, kau dapat banyak. Sebab pembenaran Allah ini tidak terhitung. Mana
tak terhitung. Jika engkau nak hitung nikmat Allah, la tuhsuha, nescaya engkau tak boleh hitung. Jadi kau syukur aku bagi kau nikmat yang banyak. Ya. Semualah nikmat. Ya. Sikit lagi. Allah. Dan jika kufur kamu, kufur nikmat, artinya jika engkar kamu dengan nikmat, ada umur buat jahat, lara tak ingat Allah, buat jahat itu sini, jaga. Ini amaran Allah. Nescaya aku seksa akan kamu. Kerana bahawa seksa aku amat sakit, kata Allah. Seksa Allah sakit, tak boleh siapa lawan, tak siapa mampu tahan. Tapi itulah kita rasa kita macam kuat, lawan. Ya Allah. Sabda Nabi SAW, bermula bercerita seorang dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya, tahaddus bi ni'matillah, iaitu syukur ia atasnya. Dia cerita nikmat, alhamdulillah saya dah dapat anak. Itu tanda syukur. Dan barang siapa tiada syukur ia akan nikmat yang sedikit, dan saya tiada syukur ia akan nikmat yang banyak. Dapat makan telur mungut, kan, telur aja. Nak tu makan sedap-sedap aja, syukurlah. Nikmat Allah bagi. Ya tak? Itulah nak cakap weh. Habis dah tua-tua ni, kalau dulu muda-muda ni, seafood ni cukup suka. Udang, sotong. Sekarang tengok pun dah tak nak. Dia terbalik. Suka makan apa? Ikan bilis, ikan masin. Siapa yang tarik tu? Orang masak udang galah. Siapa yang tarik tu? Bukan tak makan, tapi tak ada rasa nak. Siapa yang tarik tu? Siapa yang bagi hilang rasa tu? Betul. Ada ikan masin, ada udang, habis pilih ikan masin ni. Nikmat lagi daripada makan udang. Siapa yang alihkan nikmat ni ke kita? Walhal bukan tak boleh makan, boleh. Ketika itu kita melihat, ya Allah, benda yang aku suka dulu, ya Arhamar Rahimin, sekarang aku pandang Allah. Hebat. Hatta makan ni pun, kehendak kita ni pun ditadbir oleh Allah. Ditadbir oleh Allah. Tak? Sampai macam tu. Itulah Abdi kata, kalau kita pandang benda ni, aku nak lari mana ni? Aku nak lari mana ni? Aku buat jahat, Allah tahu. Susahnya bukan kat sini, susahnya dekat akhir. Allah.
Dan barang siapa tak ada syukur ia akan manusia, nescaya tak ada syukurnya akan Allah. Sampai itu, lam yashkurin nas lam yashkurillahi ta'ala. Tak berterima kasih dengan manusia, tak bersyukur dengan manusia, tanda dia tak bersyukur dengan Allah. Dia tak bersyukur dengan asbab ni tadi, makna tanda dia tak bersyukur dengan yang mendatangkan asbab. Yang mendatangkan sebab ni Allah. Jadi kalau kita memandang kepada akan perbuatan Allah tadi, tak adalah kita tak bersyukur dengan orang, sebab yang mendatangkan asbab ini Allah. Walaupun ada kaki, ada tangan, sihat, kalau dia tak bagi kita semayang, tak semayang. Ya tak? Dulu zaman muda kita kemain sihat kita, tapi culah. Dah sakit-sakit sikit barulah istiqamah. Ya tak? Kata dulu kuat, patut lagi kuat lah, lagi banyak semayang. Dan kita tengok, ya tak? Badan kuat, patut badan kuat lah kan. Tapi kita masa badan kuat kita cari dunia, masa badan kita dah tak kuat sakit baru cari Allah. Tu tak tahulah berapa lama baru masa kita ada. Sebab kita dah buang dah masa sihat, masa kuat, masa lapang. Ya tak? Masa kaya. Hak lebih barulah nak bagi hak lebih kira. Hak lebih baru dah cari dia. Ya tak? Hak lebih-lebih ni baru cari dia. Ni dah lah setakat ni insya-Allah. Ya. Cuma tak ada apa lah, Habis nak pesan tak ada apa lah, insya-Allah. Mudah-mudahan istiqamah, minta dengan Allah kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi minta maaf pasal semalam Nabi tersilap tu. Ya, minta maaf lah, biasalah. Orang bodoh mengajar macam tu lah. Ya, kalau nak cari orang pandai bukan kat sini. Ya, nak cari orang pandai bukan kat sini. Habis ni orang bodoh. Ya, tapi nak duduk dengan orang bodoh, nak sama-sama jadi bodoh boleh. Kalau nak jadi pandai bukan kat sini. Ya, nak jadi hebat bukan kat sini. Ya, kalau nak bodoh kat sini. Ya, kalau nak hina kat sini. Nak cari kemuliaan bukan kat sini. Nak cari pangkat bukan kat sini. Ya. Kalau nak cari bodoh kat sini. Ya. Sebab hakikat kita memang bodoh, miskin, lemah. Tetapi kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita orang lemah, tolong-tolong. Tak semua orang kuat. Ya, tak semua orang kau kuat dekat sini kau tolong. Lemah sini, orang sini yang kuat dekat sini tolong. Ya. Jangan tinggalkan antara satu sama lain. Ya, sebab besok kita semua nampak. Siapa yang masuk neraka besok nampak. Siapa yang masuk syurga besok nampak. Ya. Orang yang ahli neraka nampak orang syurga, orang syurga nampak orang neraka. Tetapi kata bila dalam dunia ni kita dah ada sikap ini, kita tak dipisah-pisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan kita pisahkan diri kita. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, kami jahat, baikkan kami ya Allah. Ya Allah, kami salah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, kami jauh dengan rahmat-Mu, hampirkan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bodoh, berikan kami ilmu ya Allah, sehingga kami dapat mengenal Engkau. Kami dapat mengetahui mana yang hak, mana yang batil ya Allah. Kami dapat tahu mana yang salah, mana yang betul ya Allah. Kami dapat tahu mana yang Kau suka dan mana yang Kau benci ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami ni lalai, pimpinlah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami ni sombong,
tawadukkan kami ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.